Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan, nikmat lapang dan nikmat sihat. Itulah dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbun bima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, iaitulah nikmat sihat dan nikmat lapang. Alhamdulillah kita dapat lapangkan masa untuk bersama berada ikuti pengajian sembahyang berjamaah, dan insya-Allah kita teruskan lagi dengan sembahyang isya berjamaah yang disebut pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya fi jama'atin." Siapa yang sembahyang isya berjamaah, maka annama qama al-lail nisf wa ka'annama qama nisful lail. Siapa yang sembahyang isya berjamaah, maka dia bagaikan sembahyang bangun menghidupkan separuh malam. Dan jika kita mampu lagi oleh hadir sembahyang subuh berjamaah, maka sembahyang subuh berjamaah ini lagi hebat. Man shalla subhi fi jama'atin fa ka'annama qama al-lail kullu. Siapa yang boleh sembahyang subuh berjamaah pula, maka dia bagaikan menghidupkan seluruh malam. Hebat kan? Jadi kita ni baru permulaan malam, baru sembahyang maghrib, insya-Allah. Jadi kita tak lari balik tu belum tentu kita sembahyang insya-Allah. Jadi alhamdulillah dari dulu di antara maghrib dan isya, waktu yang panggil waktu awabi, waktu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak sembahyang awabi, kita duduk dalam majlis ilmu. Di mana ini kita sambung lagi perbicaraan dalam sabil tadi ini, bab udhiyah, bab sembelihan korban. Jadi kita dah tengok itu pengenalan korban dan hukum korban dan makruh korban. Jadi malam ini kita tadi, dan tidak wajib korban itu melainkan dengan nazar. Seperti dikatanya, lillahi alayya an udhiya bi adhi. Jadi korban itu bukanlah wajib, jadi mesti dibuat, melainkan kerana dia bernazar. Maka nazar ini dengan hanya berkata lillahi alayya an udhiya bi adhi, dia ta'yinkan lembu itu, mai itu tambah itu dia dah ini yang buat korban. Maka korban itu dia dah telah ditakyinkan, telah ditentukan. Sebab itu mulut dia. Sebab bila dah jadi takyin tentukan ni, bagi Allah Ta'ala lillahi alayya, anna Allah Ta'ala lillahi alayya, wajib bagi aku an udhiya bihadi, untuk melakukan korban dengan kambing ini umpamanya. Atau dengan takyin dia dah seperti dikatakan hadhihi udhiyat. Dia kata, inilah, ini nak buat korban. Tanya mana? Ini nak buat korban. Maka kata tadi, korban itu menjadi nazar. Atau dia kata, ja'altuha udhiyatan, aku jadikannya sebagai korban. Jadi aku jadikan dia korban. Maka dengan lafaz tersebut itu, jadilah korban dengan seumpamanya kambing itu jadi wajib, kerana hilang miliknya daripadanya dengan nazar dan ta'yin. Dengan sebab dia berjanji inilah buat korban, dan dia tentukan, ta'yin itu tentukan bahawa inilah kan. Maka wajib atasnya menyembelihnya. Pada ketika itu korban itu sudah jadi wajib, dan tiada harus baginya mentasarrufkan dia dengan umpamanya. Maka dia dah, kalau macam tu dia tak boleh menguruskannya, artinya dia hilang pemilikannya dengan umpama dijual atau digantikannya dengan yang lainnya. Jikalau dengan yang terlebih baik daripadanya sekalipun, maka pada ketika itu dia bila dihukumkan buat wajib, maka hilanglah pemilikannya dengan sebab nazar dan ta'yin. Maka wajib disembelih akan kambing itu, dan dia tidak boleh menguruskannya dengan menjual atau menggantikannya dengan yang lain, walaupun dengan yang lebih baik daripadanya. Jadi ya abang tak boleh jual bahagian yang orang bagi kita tu.
kita nak jual kan. Maksudnya korban tu boleh dijual. Daging korban tu kawan buat korban kita jual. Kawan dapat semua daging tu, ini jual, dia punya besar. Baik. Jadi dan hanya sahaja ataupun boleh juga, itu kita sebut boleh juga. Jangan tanya saya punya, saya pun tak tahu nak jawab. Saya pun telefon Ustaz Fahmi, dia apa abang boleh lah. Satu kumpulan ni mereka 7 orang nak sembelih apa lembu, tapi mereka kutip orang 400 ya. Maka tak cukup lah 2,800 ya. Maka boleh lah boleh topak apa, jadilah bolehlah beli sepak lembu, maka bolehlah tuan korban. Saya pun tak tahu nak jawab. Maka saya tanya Ibu tak Fahmi sebab dia nak buat korban buja lah apa lah. Dia kata boleh lah. Boleh. Sebab tapi dengan syarat geng putih-putih tu, lepas tu tak dikira korban lah. Lepas tu kira bagi sumbangan ya. Pahala dapat pahala lah. Tapi korban tetap kira 7 orang juga. Tapi mereka itu dikira bagi sumbangan ya. Ya Ustaz, sebenarnya macam Ustaz kata tu, macam kita dah cukup 7 bahagian. Hak seorang tu kata tak cukup, ada orang topak dengan dia. Tak apa, boleh. Macam tu, faedah macam tu lah. Sebab itu kita dah baca dah pengumuman yang lalu bahawa kalau sekalipun bahagian itu milik orang bukan Islam, maksud dia ada 4 bahagian saja korban. 2 bahagian itu dijadikan akikah dan 1 bahagian itu tak cukup. Maka acung mana ke siam acui sidang ke apa dia pun buat korban dia. Maka dia bagi masuk nak ambil je bahagian dia tak kira korban lah. Tetapi mana ada lembu tu boleh korban dan ada bahagian dia tak buat, dia tak buat, dia nak jual bahagian dia. Jual maksudnya tu mudah dalam benar. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak dijadikan agama sebagai sesuatu yang susah. Okay, sebab kalau nak tunggu sampai semua nak buat korban di rumah kan? Baik, jadi apa kemudian kita perbezaan kesan lafaz nazar dan merdekakan hamba dengan lafaz nazar korban dan sebab berbeza. Dan hanya saja tiada hilang milik seseorang daripada sahayanya yang dinazarkannya dengan katanya, wajib atasku memerdekakannya, melainkan dengan memerdekakannya. Jadi apa? Dan jika wajib atasnya memerdekakan dan haram menjual dia dahulu daripada memerdekakan dia sekalian. Ada bahwasanya milik pada korban yang dinazarkan itu berpindah ia daripadanya kepada sekalian miskin, dan kekal mereka itu memilihkan dia kemudian daripada menyembelih dia. Dan tak hilang memilihkan hamba dan dinazarkan dengan berkata wajib atasku memerdekakannya, sekalipun wajib atasnya memerdekakan dan haram menjualnya sebelum memerdekakannya. Dia kata memilihkan korban yang dinazarkan itu berpindah daripadanya kepada orang miskin, yakni orang yang berhak menerima korban itu, dan pemilikan itu berkekalan setelah ianya disembelih. Jadi ini dia dah berbeza dengan bersalaan milik pada sahaya. Tidak berpindah ia kemudian daripada memerdekakan kepada seorang dua pun. Hanya adalah yang hilang sekali-kali. Jadi bila dimerdekakan hamba, habis dia tak jadi harta siapa dah, dia habis dah. Tak ada pemilikan sama-sama. Tapi berbeza dengan bila kita nazar nak korban, itu bukan harta tuan tu. Tuan tak boleh makan, kecuali lah lepas dah dia tak boleh apa, orang hak dapat pemilikan itu. Macam apa Syekh Petul nampak mereka dulu. Tiba-tiba petang seorang main bum naik motor dah. Nah ni aku buat gulai apa saja. Sedangkan dia ni tadi bernazar, dia tak boleh makan. Tapi pemilikan dia hilang. Dia bagi ke orang kelakuan tu masak main bagi dia. Dapatlah kata dia lah kan. Dia makan balik. Ada lagi orang bagi ke orang tu. Kan. Jadi apa maka
berbeza dengan kurban. Pemilikan itu berkekalan setelah ianya disembelih, bukan milik kita. Dan apabila disembelihnya akan kurban yang wajib atau anaknya, wajiblah mensedekahkan dengan sekalian suku-sukunya, seperti barang yang lagi akan datang kedatangannya. Bahasa lama, dia boleh bang. Wajib disedekah ke semua anggota haiwan kurban wajib. Apabila haiwan kurban yang wajib atau anaknya disembelih, maka wajib disedekahkan semua anggota yang akan datang ke serangannya. Syahadat adalah, jadi apa kita lama ada syahadat bahwasanya kambing atau barang sebagainya yang dibeli akan dia oleh seorang dengan khosat korban. Dia beli suatu binatang, beli kambing ke atau lembu ke dengan niat untuk korban. Apabila ditanya orang akan dia padahal kambing itu, maka dijawabnya akan dia dan katanya bahawa kambing ini kambing korban. Maka jadilah kambing itu korban wajib dengan ta'yin. Dia tentulah ini. Maka wajib atasnya menyembelih dan mensedekahkan sekalian suku-sukunya, dan haram atasnya memakan suatu daripada dagingnya. Jadi bila macam tu dia beli lembu tu, maka dia dah inilah nak buat korban. Maka dia sudah ta'yinkan tentuan itu mulut tuan. Kalau takut kita tak tahu, tiba-tiba kita bukan lalu kita bukan ni aku nak buat korban, maka kita dah tentukan. Akhirnya kita boleh makan. Kecuali lah orang sedekah balik kita apa boleh makan. Tapi kita doa kata kita buat korban, kita doa ambil bahagian, rupanya daging itu kita tak boleh makan. Apa nak jadi? Kita pun jamu wang, kita pun balik nama. Maka kita sayugia ni cerita lah dalam kita mengetahui akan masalah ini, kerana data yang demikian itu telah jatuh pada kebanyakan daripada segala orang yang awam. Jadi kena jaga benar-benar dia tak kita kena tahu soalan ni. Jadi kita tentukan tu ada orang nak saksi. Sebab tu dia kata kena mengaji tu. Kalau kita tentu seorang-seorang pun dia jadilah. Kalau kita mengaji, kalau kita tak tahu bukan jadi apa. Kalau orang dengar tentulah sah lagi. Kalau kita pun jelah aku nak buat korban, mana kita dah tentukan dia lah. Tapi kita cakap seorang-seorang apa tak nak dia jadi juga. Tapi kita dah tak mengaji. Mana dia lafaz. Dia lafaz kan. Kalau dia dekat lintasan apa? Lintasan dalam tidak boleh kan. Dia duk ingat dah. Ni dia sudah sebut dah, dia ta'yin ke dah. Dia sebut dalam kalimah perkataan. Dia kata lembu ni aku nak buat korban. Dia ni. Kau tanya mana nak buat korban ni? Dia ni aku nak buat korban. Maka habis. Ada pun 3 jenis kita kata tadi. Dia sebut apa perkataan tadi ni. Hadhi udhiyatan, inilah korban. Ataupun ja'al tuha udhiyatan, aku jadikan dia korban. Baik, lagi adalah macam mana tak dikira tu. Baik Ustaz, sebelum kita melakukan korban okey, dari minggu lepas sampai minggu ni hari kita korban, kita benda apa kita makruh dari memotong kuku rambut dan serah bulu kan, makruh kan. Tapi itu makruh lah. Macam kita ni duduk kerja, kita perlu tahu dulu di ada orang itu abang ni. Ada abang kalau sampai jadi apa kehinaan kepada diri lain sampai kuku jadi panjang, takkan maksudnya ni Nabi kita bila dah kita kata apa korban tu sunatnya supaya nak melahirkan apa rasa macam pengorbanan itu. Itu dia kata tu kan. Jadi baik, mengapa benda ni kena ambil? Kenapa mulut ni kena jaga supaya ditentukan ni? Sebab dia apa? Sebab itu dia kebanyakan kes ni berlaku demikian telah jatuh kepada kebanyakan orang yang awam yang berkata mereka itu tak kala ditanya orang bahawa kambing ini kambing korban. Padahal jahil mereka itu akan hukum yang hasil daripada perkataan yang tersebut. Dia tak tahu nak jadi apa. Rupanya bila dia kata macam tu, dia sudah ta'yin kan, dia sudah jadi sudah
Kalau tak datang dia sudah ta'yin, maka dia sama jadi wajib. Dan disangka oleh mereka itu bahwasanya kambing itu korban sunat juga. Kalau mereka ingat kata korban sunat. Lalu mereka dan maka dimakan oleh mereka itu suatu daripada zina. Dan terkadang tersembelih oleh mereka itu akan dia hanya ditasarrufkan oleh mereka itu dengan dijual atau diganti dengan yang lainnya. Maka demikian itu khata'. Demikian itu adalah suatu yang perbuatan yang salah. Kadang-kadang dia tak idea tu. Bahkan dia ta'yin kata nak sembelih ni. Tiba-tiba tak tengok orang kata ni gemuk lagi. Maka dia tukar dia. Tak boleh lah. Sebab hak tadi ni wajib disembelih lah. Sebab sudah ditakyinkan. Walaupun kuih. Tiba-tiba orang main kata ambil ni lah buat ni. Tak boleh lah. Sebab dia tentukan ni lah. Maka tak boleh lah. Bahkan kalau mereka menjual atau menggantikannya dengan haiwan yang lain, ataupun dia ada orang main, orang tak beli, jual lah, dapat lain lagi murah apa lah, maka buatan itu adalah khata'. Maka yang demikian itu khata'. Maka Kalau ni Cikgu Zul ni dia tokeh lembu, tokeh jual daging. Saya ni Cikgu Zul duduk sebelah tu nak ambil satu bahagian buat korban. Tak apa, dia tak tentu orang menawi. Nak jawab ni. Jawapan yang sesuai untuk keluar daripada permasalahan ini. Ini jawab ni. Contohnya lebih kurang tu lah. Dalam penyusun Asya' al-Bajuri berkata, "Farjawabun mukhalis min zalika." Maka nak keluar daripada masalah ini, tak mau tentukan dia jadi ta'yinkan hak ni nak buat korban, iaitu dengan mengatakan dia kata turidu an nazba'a yawmal 'aid. Kami nak sembelih pada hari raya. Dia kata. Ini jawapan dia pergilah. Kami nak sembelih raya insya-Allah lah. Jadi tak sebut dah nak korban. Ni kami nak sembelih raya tu ni. Maka dia tak ta'yinkan kata korban ni. Dia kata dia nak korban. Dia tak kata nak korban, dia kata nak sembelih. Kami nak sembelihnya raya-raya. Kemudian kata Dr. Wahbah Al-Zuhaili pula dalam Fiqhul Islam wa Adilatu. Dia katakan pula, wa in qala udhiyatan insyaallah lam tata'ayyan wa lam yutujib. Tapi kalau dia mengatakan untuk korban insya-Allah, kita untuk korban insya-Allah, dia tak tentukan, maka tidak dikira ta'yin dan tak jadi wajib. Dia kata insya-Allah. Atau dia kata untuk korban insya-Allah. Kalau orang tanya lah, maka dia kata apa Turubat Buari untuk korban insya-Allah, udhiyatan insya-Allah, maka lam tata'yin, maka dia tak dikira ta'yin lagi, walam tujib dan tak jadi wajib. Ya, jadi dah. Ni kes ni tokeh daging. Cikgu Zul ni tokeh daging kan. Dia kata orang main kat saya ni dia habaq, dia nak satu panggung nak buat korban. Dia ni memang tokeh daging lah, dia sembelih apa duk jual lah kan. Jadi kawan ni main bagi kat saya satu panggung. Nak ambil duit satu panggung saya kuat berapa tu saya nak buat korban. Maknanya sebahagian untuk korban. Sebahagian tu. Jadi dia ni nak jual daging. Tapi mai kawan ni ni saya nak satu bahagian ni nak buat korban. Kan kita kata dah dalam sekor ni, hak nak buat korban boleh buat korban. Hak nak jual hak nak jual. Okey, ini contoh lebih jawab dalam Mughni Muhtar. Kiranya beli seekor haiwan korban dengan niat atau tujuan untuk korban, tapi dia tak kata apa-apa. Dia nak buat korban tapi dia tak kata apa-apa. Sama ada menjawab katanya nak buat korban ke apa atau sebagainya, maka ini tidak mengapa, tak jadi ta'yin juga. Jadi yang pentingnya apa? Yang pentingnya ialah mulut lah, kena jerap kan. Jadi kalau kita kata insya-Allah apa? Macam ni dia beli awal tu niat atau tujuan korban, tapi dia tak kata apa-apa, maka dia tak jawab apa pertanyaan nak buat korban tak? Dia kata insya-Allah, betul ya? Maka ini dia tidak mengapa. Ini dijawab oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni Muhtar. Jadi mana dia
Mana dia nak bagi lepaskan diri daripada menjadi korban nazar itu dengan kita taklikkan kepada benda ya, dengan berkata kami nak sembelih hari raya kan, dengan berkata insya-Allah kan, udhiyatan insya-Allah untuk korban insya-Allah lah. Maka tiga ada bagi cara jawapan nak melepaskan diri daripada benda tu jadi nazar. Sebab Allah ini takut menjadi kepada orang awam. Bila dia tentukan macam tu, dia tak boleh makan. Dia tak boleh makan, apa jadi? Kita mau ambil barang kita, pergi buat nuri lah semua, anak bini tanggungan kita semua kan. Maka tak boleh makan. Akhirnya Anak bini pun tak boleh makan. tak boleh, nak tanggungan kita. Orang kita tak boleh makan. Tanggungan kita semua tak boleh makan. Baik. Yang baik. Boleh ya? Boleh lah maksudnya. Daging yang boleh dah tentu. Mana? Dalam berapa bahagian tu? Dia dia nak buat korban. Ada dijual. Jual. Dia dah buat lah. Dan tadi pun kita abang, malah kalau bukan Islam menyertai pun boleh. Bukan Islam menyertai pun boleh. Dah jawab bang kata lagi tak ada. Itu lepas. Guzul tu kena lagi tapi apa? Dah berkata. Sudah tu. Boleh dah. Ini maknanya Islam ni mudah lah, bukanlah susah kan. Bukanlah susah. Sebab mungkin orang tak mampu nak buat, orang dia dapat satu bahagian dia dapat berbuat. Dan timbang-timbang dia tak membawa kilo korban. Alih jual. Sah. Jualan tu pun sah. Hak bukan Islam nak masuk pun sah. Dia mungkin dia pun nak aku buat penuhi nama. Ada penuhi lah. Baik. Baik. Habis dah bab permasalahan bab korban tu. Maka dia nak pergi malam ni apa tentang binatang korban lah. Bab kedua binatang korban. Bab itu kita dah bercakap tentang hukum bermuara. Mesti ada dalam satu kaum kerabat itu orang yang melakukan korban, maka gugurlah apa wajib kifayah ke atas satu ada. Baik. Jenis-jenis haiwan korban. Bermula dia tidak memadai akan korban daripada segala binatang melainkan na'am yuh, jadi binatang ternakan yuh, iaitu unta dan lembu dan kerbau dan kambing. Kerana bahawasanya berkorban dengan jalan daripada na'am itu mangkul, maka tidak dilakukan oleh Nabi lah, tidak dinafal, tidak dikata daripada Nabi dan segala sahabat kemudiannya. Jadi maksudnya binatang yang diternak lawan yang ada usaha peternak, usaha sifatnya sifat liang, banyak yang tak ternak. Lembu ni semua orang ternak, unta orang ternak, maka dia termasuk dalam binatang al-an'am. Sebab firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 34, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mu'minin. Dalam tiap-tiap satu umat itu kami syariatkan ibadat menyembelih korban atau lainnya, di mana dia umat daripada nabi-nabi terdahulu pun diperintahkan supaya menyembelih. Jadi kita ni nama dia sembelihan korban, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur atas kurniaan kepada mereka daripada hewan-hewan ternakan yang disembelih. Jadi sebagai tanda, maka ada walau bila wahid falahu aslimu wa basyiril muqbitin. Itu juga ada, maka selain itu ia juga ibadat yang berkaitan dengan hewan. Oleh itu dikhusus
dikhususkan pada hewan ternakan. Maka korban ni datang ternakan, maka tiada memadai, tak boleh. Ini bahasa lama dia tak boleh, tidak memadai itu, maka tidak boleh melakukan korban akan lembu hutan dengan keldai hutan. Dikacukan di antara lembu hutan dengan keldai hutan. Tetapi memadai akan korban itu lembu yang jadi antara dua jenis atau dua nau daripada na'am, atau antara kacukan antara salah satu daripada haiwan ternakan. Maknanya kalau lembu dengan seladang boleh itu ada jawab kan. Lembu dengan seladang boleh bang. Keldai tak boleh, tapi dia kacu. Keldai dia boleh makan. Keldai tak boleh makan. Dia makan. Tiba-tiba dia kacu lembu. Tapi kalau dikacukan di antara dua binatang an'am, maka macam kata Atun tanya lah, kacukan antara lembu dengan seladang. Seladang ni hak liang, lembu apa dia jadi selembu, maka boleh lah kan. Ustaz, keldai ni dia ikut orang tak boleh makan. Tapi ada satu dia saya dengar lah, kedai bandak dengan kedai liang kan. Kedai bandak tak boleh makan. Pasal dia dibawa. Kedai liang ni dia saya dengar pendapat satu. Ada tu. Ada kan? Tapi baik korban memang tak ada. Korban orang tak mau makan pasal apa? Pasal dia mewarisi. Dia ada dua, satu dipanggil himar, yang tadi makan tu himar. Satu lagi barol. Dua-dua tu keldai lah. Kalau himar tu keldai orang bawa halus sikit dah ada lah kat mana saya tengok. Satu lagi barol, satu himar, satu barol. Kan? Jadi baik. Jadi sifat dia tu bodoh. Maka tak mau lah sifat tu. Baik. Jadi dia boleh di antaranya kacukan antara salah satu daripada haiwan ternakan. Maka umurnya yang dikira paling tua umur ibu dan bapa haiwan tersebut. Maka diakibatkan umur yang tertinggi daripada umur ibu bapanya, seperti umur 2 tahun pada yang jadi antara biri-biri dan kambing. Kalau kambing dengan biri-biri, maka dia kira hak tua, 2 tahun. Patutnya biri-biri dia patutnya 6 bulan boleh dah kalau dia cabut gigi dia. 6 bulan boleh dah. Biri-biri hak muda lah, kalau dia cukup syarat lagi bagus sebab daging muda. Kambing 2 tahun, biri-biri setahun dia. Tapi biri-biri dia ada lagi syarat dah, atau telah jatuh gigi dah, so dia 6 bulan boleh dah biri-biri. Baik. Jadi kalau campur kacukan di antara kambing dan biri-biri, nak kira macam mana? Maka dia kira umur yang tertinggi daripada umur ibu bapanya. Maka umur 2 tahun daripada yang jadi antara biri-biri dan kambing. Maka bila cantum 2 ekor sebelah, biri-biri dan kambing, dia keluar jadi apa tak lah? Kambing macam mana lah? Maka dia kira 2 tahun. Dan memadai seekor unta atau lembu atau kerbau daripada 7 orang. Lembu, unta, kerbau ni boleh dikongsi dia apa. Maka boleh untuk 7 orang. Sama ada ni dah jawapan ni. Sama ada kesemua mereka berniat untuk korban atau tidak. Tak sah. Seorang membuat korban, sah lah. Hal lain tak sah korban. Dalil mengenai perkara ini ialah hadis an Jabir bin Abdullah qala na'arna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badan an sab'at wal baqar an sab'at. Jabir bin Abdullah berkata, kami menyembelih korban bersama Rasulullah pada Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan lembu pun untuk 7 orang. Ini dalil kata seekor lembu, unta, kerbau untuk 7 orang. Baik. Jadi mengulas hadis ini dan beberapa hadis yang lain seumpamanya, menyusun syarah Sahih Muslim oleh An-Nawawi antara lain berkata, Faman Abu Syafi'i jawazul istirah fil hajj sawa'un kana tatawu'an aw wajiban sawa'un kanu kulluhum mutakharribina aw ba'duhum yuridul qurbata wa ba'duhum yuridul lahm.
Mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi mengatakan harus bersyarikat pada sembelihan ini, sama ada sunat maupun wajib. Boleh masuk korban nazar pada alam tu, hak sunat pada alam tu. Sama ada mereka berniat korban ataupun sebahagian yang berniat mendapat korban, dan sebahagiannya yang lain hanya ingin, sebahagian yang lain yuridu wa ba'd yuridul laham, sebahagian yang lain hanya ingin memiliki daging, sama ada untuk dimakan atau untuk dijual dan sebagainya. Mana ada boleh bersekutu. Jadi mana dia apa boleh kata dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi boleh berkongsi, bersyarikat dalam pembelian. Ada pembelian tu hak sunat pun dalam tu, hak wajib pun dalam tu. Sama ada hak berniat korban ataupun sebahagian berniat korban, sebahagian lain tak mau buat korban. Jadi sebahagian lain nak jual daging bahagian dia atau sebagainya. Ini juga pendapat Imam Ahmad, wa bi hadza qala Ahmad wa jamhurul ulama. Inilah juga pendapat Imam Ahmad dan jumhur ulama. Itu dia mazhab mana apa kata daging ni boleh share, nak buat apa boleh, nak jual bahkan nak pun boleh. Dan semuanya kita ada musim korban ni, afdalnya buat korban lah. Musim korban pun nak buat kekah juga kan, tapi nak buat je lah. Dan musim lain tak, orang tak nak share 7 tak boleh, maka dia pun bini dapat anak musim korban, tak apa lah. Ya? Tapi kalau orang tanya afdal tak, afdalnya buat korban lagi lah. Jadi kalau kita dah ada ni, baik buat korban semua. Tapi bolehlah dah kita nak tak mampu untuk berkongsi, untuk tak ada orang, malam pula kena 500 pula. Kalau nak save, pergi buat korban di India, ada iklan 280. Aduh, itu di Kamboja main tu 280. India lagi mahal maksudnya, dan lebih mahal kan. Tapi apa hukum dia sah lah, tapi taklah afdalnya. Afdal daging itu dibahagikan kepada orang sekitar tu. Jadi kita pun tak makan, semua dekat orang sana lah. Tapi dah sini ni lama-lama ada orang buat, maka hukumnya tak apa lah. Kalau bawa pergi negeri lain itu haram lah. Ada pindah-pindah macam mana, ada di Jepang, ada jumpa kes macam mana, buat main pula ke buat balik pula. Dari kata pergi dari sini pergi Penang. Kalau itu haram Tak lah kan. Hilang pemilikan lah. Dah semalam saya dengar malam. Yang apa ustaz abang pada Ustaz Asri malam. Dia ulas kalau kita dalam negeri ni dia bawa ke negeri lain, dia bahagi dalam negeri lain, jatuh pada haram. Tak dapat lah. Pindah milik. Ni korban di negara lain dah dibawa lah. Dah lo kan. Korban di negara lain dah. Haram pindahkan dari korban ke negara lain. Ke negara orang yang melakukan korban atau selainnya. Tidak boleh dipindahkan lagi korban dari negara yang melakukan korban ke negara lain. Maka jika dipindahkan Arab hukumnya bagaimana akan diterangkan kemudian. Ini kita bukan negara lain, Malaysia juga. Kan? Ni maksud istilah negara lain tu. Thailand tu negara lain. Pindah dia balik ya. Dan dia nampak, dia tempat dia telah korban, dia ambil bagainya, dia pergi balik buat di Penang, di belah tu. Kalau tak sah jenuh kan. Dia bukan tak sah. Dia kata malam bukan tak sah. Tak kita dibawa malam. Kita mengaji ikut urutan kan. Baik. Sampai ni. Dan memadai seekor biri-biri lah, atau kambing daripada seorang juga. Maka kambing atau biri-biri seorang dengan muafakat antara ulama. Maka sepakat ulama semua kata kambing biri-biri ini untuk suangan, dan tidak membedakan ia daripada 2 orang atau lebih. Tapi dalam bab akikah boleh kata boleh. Bab akikah ni anak lelaki 2 ekor kambing, anak perempuan ekor ya. Tapi dah anak lelaki pun dia pun nak buat 2 ekor jenuh Kira pada akal dah, kira lah. Maka dia tak afdalnya lain kali pula buat ekor lagi.
Jadi kalau tak ada pendapat, sebab ada waktu kita baca tahu lah. Boleh tangguh lah. Ada dalil. Maksudnya ada pendapat yang kata cukup seekor. Hadis Nabi juga ada pendapat yang kata cukup doa. Maka ulama kiaskan kalau mampu doa lah, kalau tak mampu cukup. Kalau dia mampu lah itu, dia buat lagi dia kori. Kalau Nabi dia tidak boleh ia daripada 2 orang atau lebih. Hingga jikalau menyembelih 2 orang akan 2 ekor kambing yang bersyarikat keduanya, pada memiliki tiap-tiap kedua ekor kambing itu, percayalah tidak memadai. Jadi ulama berpendapat mengatakan seekor kambing atau biri-biri hanya untuk seorang, tak boleh untuk 2 orang lebih. Begitu juga tidak boleh sekiranya 2 orang melakukan korban 2 ekor kambing dan mereka berkongsi pada setiap ekor itu, pun tak boleh lah. Lepas share itu 2 orang untuk 2 kambing itu, ada yang kena seorang-seorang. Kerana mereka berdua tidak menyembelih seekor kambing. Jadi dia macam menyembelih 2 ekor. Maka dia kerana bahwasanya tiap-tiap daripada keduanya tidak menyembelih ia akan seekor kambing. Adapun hadis Allahumma adza an Muhammadin wa ummati Muhammadin, Tuanku dan korban daripada Muhammad dan daripada umat Muhammad. Baik, jadi apakah maksud hadis ini? Wahai Tuanku, inilah korban daripada Muhammad dan umat Muhammad. Hadis yang seumpamanya dengannya adalah An Jabir bin Abdullah qala syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi al-adha bil musalla. Daripada Jabir bin Abdullah dia berkata, aku solat sunat duha bersama Rasulullah di musalla. Walamma qada khutbatahu nazala min minbarihi wa utiya bi kamshin wa tabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi wa qala bismillahi Allahu akbar ada'ani wa amman lam yudha min ummati. Jadi apabila dia aku solat sunat duha bersama Rasulullah, kata Jabir bin Abdullah, setelah selesai khutbah baginda turun dari mimbarnya, kemudian dibawa kepada seekor kibas lantas baginda menyembelih kibas itu dengan tangannya sendiri dan bersabda bismillah Allahu akbar. Ini antara dalil bahawa bila nak sembelih dia hanya perlu sebut itu kan. Dia tak perlu sebut bismillahirrahmanirrahim. Makruh sebut bismillahirrahmanirrahim, dia kena sebut bismillah Allahu akbar. Itu kan. Jadi ada pendapat kata, ada kata ketika duduk nak sembelih itu orang lain sebut Allahu akbar. Jadi tak ditutup itu. Tak Allahu akbar Allah. Jadi pakai kata Allahu akbar lah. Bismillah Allahu akbar. Tak baik. Jadi ditutup itu yang dan tak sebut. Memang ada bertanya tak sebut, ada tak ada kata sebut bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita nak sembelih dia nak pergi mati dia, nak makan dia, maka dia ada unsur ketegasan itu kena bismillah Allahu akbar. Kemudian lepas itu barulah ada minka wa ilaika rabbana taqabbal minna kan. Ini korban ini daripada engkau dan minka wa ilaika, dan kami kembalikan korban ini kepada engkau. Wa rabbana taqabbal minna, terimalah korban. Jadi Nabi kata bismillah Allahu akbar. Ini daripada aku dan daripada siapa yang belum berkorban di kalangan umatku. Jadi Nabi wajib melakukan korban. Kita umatnya sunat muakkadah. Maksud hadis ini, seorang itu boleh berkongsi pahala dengan orang lain. Jadi maksud kata ini, maksudnya korban yang kita buat seorang, tetapi bila nak sembelih tu kita niat pahalanya aku hadiahkan kepada orang lain, kepada ibu bapa, kepada mak ayah, kepada tu. Maksudnya satu bahagian itu boleh berkongsi pahala, tapi korban itu untuk seorang ya. Tapi hadis yang dikata tadi ini, yang Nabi kata ada'ani wa amman lam yudha min ummati, ini daripada aku dan siapa yang belum berkorban di kalangan umatku. Jadi itu maksudnya Nabi hadiahkan pahala itu kepada umatnya. Jadi maksud hadis yang kata ini tadi ialah seorang itu boleh berkongsi, ditanggungkan ia akan menyengutukan pada pahala. Maksudnya boleh berkongsi pahala korban itu kepada orang lain, maka itu harus. Dan dari kerana inilah berkata mereka itu bahwasanya harus bagi seorang
menyekutukan akan yang lain daripada pahala korbannya dan hasil pahala bagi yang lainnya. Jadi kalau lah buat korban pun seorang yang patut, tapi pahala boleh bagi ke orang, takkanlah hak baca tahlil ke apa tak boleh hadiah ke orang. Dalil macam tu ada kan? Betul tak? Maksudnya segala kebaikan ini yang kita buat ni, baca Quran ke, tahlil ke apa ke, semua boleh. Sebab ada ahli Nabi tentang sahabat datang berjumpa Nabi kan? Dia bertanya tentang Nabi, tanya kepada Nabi, apa mereka, kami semayang, orang kaya mereka semayang macam kami, mereka infak, mereka berpuasa macam kami, tetapi mereka boleh infak daripada harta mereka. Maka Nabi kata, tidakkah Allah jadikan setiap banyak benda yang boleh kamu, bikulli takbiratin apa sadaqah, wa bikulli tasbih tasadaqah, wa bikulli tahlil sadaqah. Tidakkah Allah jadikan tasbih subhanallah itu sedekah? Tidakkah Allah jadikan tahmid alhamdulillah itu sedekah? Dan tidakkah Allah jadikan apa tahlil itu juga sedekah? Maka ada lagi hadis, wa bi kulli qatwatin tamshi ila salat sadaqah. Langkah kamu main jalan apa wa tumitu azza anit tariq sadaqah. Buang benda ganggu di jalan pun sedekah. Jadi mana dia tahlil tu kita hadiahkan ke orang sampailah. Kalau kita pakai dalil tu mana? Jadi hang kena tak sampai hang punya pasal lah, tapi jangan kata orang tak betul. Pahala sembelih korban pun boleh kongsi dengan orang. Betul tak? Tu kan? Maka aku bagi seorang datang menyekutukan akan yang lain daripada pahala korban dan hasil pahala bagi yang lainnya. Dan yang afdal akan korban itu unta. Paling afdal unta lah, tidak? Karena dagingnya terlebih banyak daripada kambing. Kata apa? Kata kambing dia besar. Tapi kita tengok dalam YouTube tak tahu lah, orang tanya sah kalau tak tahu dah. Seorang dia dikelilingi oleh satu kandang unta. Dia pisau pendek kan tu. Dia satu dua prem. Tapi dia saya tak ni kata lah. Kalau putih betul sah lah kot. Sebab unta dia kandang panjang unta tu kan. Jadi tengoklah ada dalam itu. Dia jalan seorang-seorang dia dalam satu kandang tertutup tu unta. Dia pipi senyap. Unta pergi je tu, gawang menyembuh. Satu kandang, kalau macam tu sudah cukup senang. Unta duduk berjalan, tak ada siapa tangkap dia pergi. Tak tahu lah, kalau putih Al-Qum dengan mereka, kalau tak putih, sebab ada keadaan di mana ketika dia nak tarik, unta tu lari. Tapi nak gitu juga lah sebab jadi tak tahu kita tak boleh nak kata. Maka unta ni lebih afdal pasal dia lebih banyak dagingnya daripada. Kemudian maka biri-biri ialah badan, maka kemudian maka lembu atau kerbau, kerana dagingnya terlebih banyak daripada kambing. Dan kemudian maka biri-biri, kemudian maka kambing. Maka kerana bahwasanya biri-biri terlebih baik dagingnya daripada kambing. Sebab itu biri-biri dia umur setahun ataupun kurang lagi. Lembu apa kambing dia 2 tahun. Baik. Kemudian maka yang bersyarikat daripada unta, berkongsi beberapa orang daripada unta tu, maksudnya boleh dikongsi apa tengok daripada an Abi Hurairah. Okey. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa unta, seekor lembu atau unta untuk tuak. Maka ada kerana daging lebih banyak, dengan banyak daging maka lebih ramai fakir dan miskin dapat menerima pengagihannya. Selain itu kepahaman Ibn Ali juga menunjukkan itu, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yawmal jumu'ati غسل الجنابة ثم راى فكأنما قرب بدنة ومن راى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة
wa man ra'a fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarba kabshan akhra. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, mandi wajib, dan kemudian pergi menuju ke masjid, maka seolah-olah ia telah berkorban seekor unta. Sebab nak abang kata dalil kata unta tu lagi baik tu. Nabi bawa satu hadis, apa macam orang mandi hari Jumaat lah, macam mandi junub, sedangkan bukan mandi junub pun. Jadi dia mandi macam nawaitu yaumal Jumaat itu. Kemudian dia pergi awal ke masjid, maka dia macam telah berkorban seekor unta. Siapa yang pergi pada peringkat kedua, lewat sikit, maka dia macam berkorban seekor lembu. Jadi hadis adalah menunjukkan dari bahawa unta itu lebih baik pada lembu. Siapa yang pergi pada peringkat ketiga, maka dia macam mengkorbankan seekor kibas. Hinggalah akhir hadis. Lepas tu ada hadis yang kata, apa yang main belakang lagi macam dapat telur ayam. Jadi macam tu hadis dah. Abang kata utamanya banyak ni. Kemudian maka bersyarikat pada unta. Kemudian maka bersyarikat daripada lembu atau kerbau. Jadi kalau nak kongsi pun lagi baik, kongsi pada unta ataupun pada kerbau atau lembu. Dan 7 ekor daripada biri-biri afdal daripada 7 ekor kambing. Dan 7 ekor kambing afdal daripada seekor unta. Sebab 7 ekor kambing lagi baik pula pada seekor unta, kerana bertambah korban kepada Allah. Sebab lebih 7 ekor biri-biri lebih utama daripada 7 ekor kambing. 7 ekor kambing lebih utama daripada seekor unta. Sebab kerana banyak darah yang ditumpahkan. Jadi kalau sembelih unta, darah unta seekor tu lah. Tapi kalau sembelih 7 ekor kambing, 7 ekor kibas, maka banyak darah yang ditumpahkan. Maka Nabi kata, ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbun ila Allah Ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada amalan anak Adam di hari raya dari Allah ni daripada amalan yang aku lebih suka kepada Allah Ta'ala melainkan dengan menumpahkan darah. Kan? Sebab semua itu akan datang yaumul qiyamati bi quruniha, dengan tanduk wa azlabiha, dengan kuku kaki, dengan darahnya. Maka semua itu akan menjadi saksi di hadapan. Di mana dia? Kalau 7 ekor kambing lebih baik daripada seekor unta. Tapi abang ada kambing seekor dekat 400 ya. 700 ya aku lah ni. Tidak makan. Bukan tak boleh 7 ekor kambing. Share lah. Ambil main. Dan kalau nak buat juga dah nak dapat 500, tak boleh. Apilah sembelih di India malah. Jadi bahawa dalam setiap tahun tu kita ke mana pun ada juga buat korban. Sebab dia jadi apa dia tu sunat kifayah. Lepas tu dia mesti ada kalau satu keluarga dan kerabat terdekat itu, ke mana pun ada juga orang yang buat korban. Baik. Okay. Warna haiwan korban yang lebih utama. Aku ada warna apa? Warna haiwan korban yang lebih utama itu boleh dah. Warna korban yang lebih awal itu putih, kemudian maka kuning, kemudian maka kelabu, kemudian maka merah. Beda. Itu benda tu bukanlah. Jadi apa? Dah tak ada macam mana nak cari lembu putih namanya New Zealand punya. Kana aksar fa'lan kana aksar fadlan. Lebih banyak perbuatan, lebih banyak kelebihan. Maksudnya lagi banyak sembelih, lagi banyak pahala. Pasal apa? Pasal banyak menumpahkan darah. An Anas qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahai. Daripada Anas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan korban dengan menyembelih 2 ekor kibas berwarna putih. Ini dalil bahawa warna yang utama warna putih, warna kuning. Kita tak ada lembu putih pun, lembu kita warna kuning lah kita dah. Lembu merah kan. Maka kemudian maka belang putih dengan hitam. Lepas pada ada habis hak yang 4 tadi dia dah cari hak ada belang putih campur hitam. Kemudian maka hitam hidup nombor 6. Makna dalam senarai lah. Jadi baru ni Pak Tampui nak buat ni, nak buat korban lembu lah, dan kebau, bapak kebau, tapi kebau balang. Maka ada orang tak mau tak edit ya. Dalam 7 bahagian tu ada 2 orang tak mau.
Dia tak mau cerita lain tahu tak pergi dia cerita pula. Kebor tu kebor balak. Kebor balak kan tak tahu kan. Mana dia jadi merah. Jadi ada orang tak dia nak makan daging dia tu. Dia kan dah sakit bah tapi dia jenis kebor balak. Maka ada orang tak mau. Tak mau dia tak dari lain kan. Tu tahu orang buat apa? Buat mobil pula. Dia tak apa dan orang tak mau. Sudahlah tak pergi kawan masuk korban dia tak mau kebor balak dia tak mau. Mungkin dia macam ni lah tak makan apa, tak makan arnab kau tapi tak tahu orang buat masak makan balik semua kan. Jadi dia pegawai dia tak mau tu luar. Kan. Baik ni. Haiwan dan yang lagi afdal daripada yang bini, yang betina kan. Haiwan yang mana? Itu pun selama tidak banyak yang menjantan akan yang bini. Maka yang laki-laki terlebih afdal daripada bini. Hak jantan dia lebih afdal daripada haiwan betina. Sebenarnya dia tidak banyak mengawan. Jika ia banyak mengawan, kalau nak tembelih dia bapak ni pula dia cergas punya. Kan? Maka jika dia banyak mengawan, maka haiwan betina, korban betina yang belum beranak lebih utama daripada haiwan jantan yang kuat mengawan. Ada tu. Kalau sembelih hak bapak hak sihat ni, itu ni tak ada lah, tak beranak banyak lah. Maka dia kata, walaupun afdal hak jantan, tapi tengok ya kalau hak jantan tu hak hero bapak padu punya ni, bukan jangan sembelih dia. Sebab dia nanti boleh melahirkan lagi banyak apa? Maka sembelih korban betina tak beranak lagi. Baik. Haiwan gemuk lebih utama berbanding haiwan kurus, yang tidak terlalu kurus. Maka seekor yang gemuk terafdal daripada 2 ekor yang kurus. Dan jika ada baik keduanya itu warna yang afdal, atau yang kedua itu laki-laki sekalipun dia dah. Maka dia seekor yang gemuk lebih afdal daripada 2 ekor yang kurus, walaupun kedua-duanya itu menjadi warna yang afdal, ataupun atau kedua-duanya adalah jantan. Maka cari gemuk dulu. Baik. Maka dalil yang binatang yang berwarna hitam pilihan terakhir ialah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, damun ghafra ahabbu ilayya min damin saudawain. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW, darah binatang kurban yang kulitnya berwarna kelabu lebih aku suka berbanding 2 ekor yang berwarna hitam. Jadi tak ada pilihanan. Maknanya benda ni bukanlah jadi cacat, jadi tak sok apa-apa. Kita dah lembu, kita main macam tu macam kan? Maka pada apa kata Imam Khatib Asy-Syarbini dalam Bughdil Muhtar, kerana menurut pendapat yang lebih sahih yang dinaskan, pada apa dia kata jantan lebih afdal, kerana menurut pendapat saya dagingnya lebih elok. Begitulah yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i. Maka tapi dinukilkan dalam Majmu' daripada Imam Syafi'i bahawa yang betina lebih utama daripada yang jantan kerana dagingnya lebih lembut. Maka kesimpulannya dia kedua-duanya adalah harus sembelih. Janganlah. Cumanya kalau kita sembelih ibunya yang bunting, maka anak di dalamnya kita boleh makan. Cuma takutnya dagingnya tak elok dalam belakang. Maka sebab itu parti berbeza. Kerana korban yang gemuk itu tanda membesarkan korban. Kalau kita nak buat korban ni, nak melakukan pengorbanan, nak buang sifat kedekut, tiba-tiba dia pilih hak kubu juga korban, maka tak nama korban lah. Maka telah terdahulu hadis daripada Nabi SAW pada menyuruhkan dengan membesarkan korban. Syahadat kata bahawa syarat korban, jika ada dia daripada unta, hendaklah ada umurnya genap 5 tahun. Dan jika ia daripada lembu atau korban atau kambing, maka hendaklah ada umurnya genap 2 tahun. Maka inilah antara beberapa ciri-ciri dah. Habis semua ada tempatan tempang kita baca syarat-syarat korban lah. Baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hajj ayat 32. "Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub." Tanda supaya kita banyak melakukan pengorbanan. Maka siapa yang menghormati syiar agama, ini bukanlah wajib, tapi dia syiar bagi agama. Bila mai raya haji, orang buat korban. Maka wa man yu'azzim sya'airallah. Siapa yang berkorban, dia membesarkan syiar agama. Maka semuanya membesarkan syiar agama itu. Wa inna min taqwal qulub. Maka dia daripada sifat takwa, sifat takwa hati orang yang beriman. Jadi korban itu bukanlah satu benda wajib, tapi dia sebagai lambang. Macam kita lah, lambang kata orang tempat ni, orang kuat agama, tengok masjid surau dah lah. Itulah sebab tu benda sembahyang surau, sebab dia ialah lambang min syiar. Maka kalau kita tak besarkan syiar, habis lah. Jadi marilah sama-sama kita membesarkan syiar. InsyaAllah, alhamdulillah kita dapat korban sampai 3 ekor, masjid pun 3 ekor kan, surau 3 ekor, yang hebat dalam masjid lah kan. Baik. Jadi kita boleh dengan tu dan juga syarat-syarat ayat korban. Korban ni kita selalunya bagi hidup lah, semua tu kita tengok bagaimana sesuatu yang dulu. Jadi kita tak pastilah sama ada segala-galanya dalam sekon dulu kena bagi hidup. Tapi pernah saya di Brunei Indonesia Bangla, dia ambil itu kepala dia dah. Tak boleh, orang yang dalam sejarah